Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Maksudnya santai-santai. Kalau semayang sampai mengeluh, lepas tu sakit kaki, dia tak nak tarawih lah. Sebab itu tuan-tuan, semayang sunat tak usah malam. Ada beberapa hadis Nabi SAW, Nabi buat 20, ada yang Nabi buat 40, ada yang Nabi buat 8. Yang penting mukminin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita buat tarawih. Yang kita pening kan orang tak buat itu. Yang buat kita yang Malaysia, kau baru. So mukminin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Namanya saya minta maaf dari imam macam tak pernah larat, saya demam ni. Kalau tidak suara saya semua orang ada dengar, saya baca kuat. Hari ni demam tu songkok depan jumpa tak sudah dulu. Tak pernah sihat demam. Musim hujan tu. Kita kata panas hujan. So mukminin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya ingat saya tak perlu cerita tentang fadilat Ramadan ni, semua dah tahu lah. Ada ar-rayyan, kelebihan Quran, puasa di Junnah, semua dah cerita lah tentang fadilat Ramadan. Cuma saya nak fokus kepada zaman era zaman ada sekarang tuan-tuan. Kita bimbangkan sebahagian daripada kita mudah menyebar hadis-hadis palsu Nabi SAW. Yang ini kita kena ambil berat. Banyak kadang-kadang orang dia nak niaga minyak wangi, dia sandarkan kepada Nabi SAW dengan hadis yang Nabi tak pernah sebutkan. Sebab itu ulama seperti Al-Imam As-Sayuti di dalam kitab Al-Alail Masnu'ah, itu banyak tokoh-tokoh ulama yang dihimpun tentang hadis-hadis palsu yang telah direka oleh orang-orang jahat di dalam Islam. Dia klaim di Islam, tapi dia direka hadis Nabi SAW banyak. Sebab itu orang Islam hendaklah kita beramal dengan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Pastikan kebenaran fakta. Ini yang paling penting yang ada, yang kita kena tahu. Kita jangan bila nampak ada satu orang tu, satu kita cepat-cepat sebar kat orang. Ada orang ini dan ke satu. Kalau nak nampak isteri, kalau isteri tak ada, kalau satu orang tu tak kahwin dekat dunia, kemudian dia berpuasa pergi, maka akulah suaminya. Ini hadis-hadis palsu begini tersebar. Untuk yang ilmu sampai ke China, ini juga hadis palsu yang dulu di bulan Ramadan selalu orang dekat. Fadilat Ramadan, fadilat sembahyang tarawih. Ingat dia tak? Alhamdulillah. Banyaklah fatwa, Hatta Jakir dah keluarkan fatwa haram tentang hadis itu palsu. Ada rakam lah. Mangku ayun mana reka saya tak tahu lah. Bantah lah rakam itu. Mangku ayun penjahat mana dia reka. Dia ni macam Robin Hood lah. Dia niat baik, tapi cara salah. Robin Hood dia niat baik nak bantu orang miskin, tapi dia rompak orang duit. Memang baik tapi salah cara dia. Islam tak boleh macam tu. Islam tak boleh macam tu. Islam mesti kena cara betul dan juga manhaj betul. Dia nak galakkan orang sembahyang tarawih, dia reka lah hadis palsu. Dan sebarlah hadis palsu. Malam pertama sembahyang tarawih waktu ini, malam ke-17 pahalanya sama dengan 50,000 orang Nabi. Tahun depan Nabi Muhammad pun cancel, letak jawatan, dia pula ambil jawatan jawatan Nabi. Hadis-hadis waktu ini palsu kita boleh kesan. Sebab itu para ulama muhaddithin dia karang beberapa kaedah untuk mengenal ciri-ciri hadis palsu. Apa dia ciri-ciri hadis palsu? Banyak dah saya tak ada nak saya demam tak, sebab itu saya buat kitab sikit. Ini apa yang ada je. Di antara cara-cara kita nak kenal hadis palsu, dia ada dari segi dirayah dan juga riwayat. Riwayat ni kita susah lah, kita nak kenal orang-orang setiap yang meriwayatkan hadis ni. Ini perlukan kepakaran dan bidangnya lah. Dan saya pun bukan bidangnya. Saya belajar di Mesir dulu. Saya belajar di Mesir. Tak kenal Miriam. Kenapa saya tak pasti. Saya asal dari Pondok Golipah, rumah yang tergelar banjir pun. Saya imam di Masjid Al-Rasul Iskandar. Saya juga guru Liaqah, guru yang ajar bahasa Arab di sekolah kampung Seri Rahmat. Ini ya, Kalahan. Menikah Al-Azhar lah. Sudah berkahwin dengan Pak Mana. Bukan Pak Mana isteri, Pak Mana. Isteri tak boleh, kita menunggu. Sebanyak penyebaran hadis-hadis palsu. Di antara hadis-hadis palsu ni tuan-tuan,
mana-mana hadis palsu ni kira tak betul lah. Hadis palsu ni kira macam wang palsu. Wang palsu ni tak ori, duit palsu. Bapak saya menegikan banyak kali orang kena ni. Dia tu print duit tu pakai printer. Jangan pakai botal biasa, pakai botal minyak. Tu nampak macam betul ya. Orang nak cepat, ni ambil je. Tapi sekarang dah boleh ke sana. Dia pernah kena kan? Pang tu dah. Amboi. Dah ada bagi palsu, aku bagi baki yang betul lah tu. Orang aduh, memang buat air. Lalu kau makan garam nak puasa. Main terawih lah tu. Tapi bukan orang sini lah, ni orang Brazil. Orang sini tak makan dia betul. Baik. So di antara cara-cara kita nak kena hadis palsu, yang pertamanya, mana-mana hadis yang menceritakan tentang kelebihan selain daripada Mekah dan Madinah, hadis palsu. Hadis itu bukan daripada Nabi. Ada dalam Quran mana begitu tentang kelebihan Kuala Limpang, tentang kelebihan apa nama Kuala Limpang simpang bulan. Telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang jatuh di longkang simpang bulan, maka syurgalah tempatnya. Nampak benar hadis itu memang orang simpang bulan buat. Memang orang simpang bulan buat. Disandarkan daripada Ibnu Abbas. Sama Ibnu Abbas mana ada simpang bulan lagi? Simpang bulan pun hutan belantara lagi. Kita tahu hadis itu palsu. Mana-mana fadilat yang menceritakan selain daripada Mekah, Madinah, kita tahu hadis itu palsu. Fa'alam annahu hadithul mawdu'. Ketahuilah bahawasanya itu hadis palsu. Mana-mana fadilat yang menceritakan kelebihan batu dan cincin, apa benda, ketahuilah semua tu hadis itu bukan daripada Nabi SAW. Kalau ada orang pergi cerita cincin ni, Nabi beritahu ambil air kaktus ni siram ke kepala dia. Tak kira dekat jalan mana dijual, dekat pasar raya mana dijual, fa'lam annahu hadithul mawdu'. Tak ada Islam, tak ada lebih buat batu akik ke batu apa ke batu ni serai ke, tak ada kelebihan di dalam Islam. Ketahuilah itu hadis palsu yang bukannya datang daripada Nabi SAW. Hadis yang menceritakan tentang keburukan kaum, keburukan bangsa, itu juga bukan hadis palsu. Itu juga bukan hadis Nabi SAW. Contohnya hadis, ada hadis palsu. Orang-orang, dia kata, orang negro ni bila lapar mencuri, bila kenyang berzina, atau kama qala sallallahu, setan orang mereka. Mentang-mentang dia benci negro, negro hitam, nak macam mana? Nasib dia lahir orang itu, nak macam mana? Dia bukan ada pilihan, itu namanya wilayah apa, iradah takwiniyah Tuhan. Tuhan tak beri kita pilihan, takdir Tuhan, sebab itu tak berdosa bila orang tu lahir atas bangsa apa pun, sebab Tuhan tak beri pilihan kepada dia. Saya tak minta jadi Ustaz Masri, saya pun tak nak gemuk orang ini, saya pun tak nak janggut panjang orang ini, mungkin saya nak macam Brad Pitt muganya. Tapi Tuhan bagi, saya tak nak jadi bangsa Melayu, kasih kena tipu dia contohlah. Jangan kena, saya nak bukan kan. Saya nak jadi macam orang putih contohnya, yang Muslim. Tetapi Allah takdirkan kita tanpa ada pilihan. Ini namanya iradah takwiniyah. Tuhan kata pun kayakku tak ada pilihan. Sebab itu bangsa ni tak ada kelebihan, tetapi amalan ada kelebihan. Sebab itu amalan ada kelebihan. Sebab amalan ni Tuhan beri pilihan. Nak buat ke tak nak, Tuhan beri pilihan. Memang takdir Allah Ta'ala, tetapi Tuhan beri pilihan. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rosaknya akan muka bumi disebabkan tangan manusia. Tuhan tak kata sebabkan aku, no. Sebab Allah Ta'ala telah memberi pilihan. Dia berkata, nak tarah hutan dekat Kulipang tu tak, dia tahu. Kalau tarah tu yang banjir tu, dulu mana pernah banjir 30-40 tahun, tiba-tiba banjir saja. Contohlah, dia tak tahu dia tarah ke tak, tapi macam nampak macam bosok dia. Contohlah, saya pun tak tahu betul tak ke, contohnya yang tak saya betul pula. Bumi ni elok. Bila orang tarah banjir, bila orang ni buat, so ada yang namanya iradah takwiniyah, yang ada namanya iradah syariah. Takwiniyah ni umur kita lahir tahun bila, dia tak ada pilihan. Tuhan kata pun fayakun, Tuhan tak beri pilihan. Tuhan tak kata awak tak minat jadi Melayu, awak nak jadi Cina, nak tak boleh. Tuhan kata Melayu boleh tak lah. Macam ni lah kulit ni, hidungnya boleh pek. Cakapnya kalau orang parik, apa yang rojek ni weh. Tak faham ke tidak abang kita, tak faham tak? Abang kita faham, nangis. Kalau lahir pula puan dia, apa rojunya. Itulah kan. So ada iradah takwiniyah tu. So bangsa, hadis-hadis yang menghina bangsa tak ada. Menghina bangsa Parsi, menghina bangsa tu, menghina bangsa ni.
ataupun kelebihan-kelebihan bangsa, semuanya hadis palsu. Baik. Kemudian hadis-hadis yang menceritakan tentang buat amalan sikit pahala berapa-berapa. Kita tahu hadis palsu. Macam ni apa namanya? Bulan tarawih dulu, yang tarawih. Kita tahu semayang berapa rakaat tu tapi pahala sama dengan 50,000 para nabi. Nabi Daud tertinggal 4 tiang, Nabi Yunus 8 tiang, baju motor dia waktu pilot. Kalau mereka tak tahu berapa baju nak tinggal. Habis Nabi semua tercicik. Banyak dulu hadis palsu. Barang siapa mengqala la ilaha illallah, barang siapa yang sebut la ilaha illallah, satu kata aja, maka Allah jadikan berapa ratus ekor burung, 100 ekor burung. Satu burung tu ada 1000 lidah. Setiap lidah tu fasih dengan 1000 bahasa mendoakan rahmat untuk rambut. Sebut kataan pahala melampau-lampau. Kita tahu hadis tu mampu ayat mana raya. Ataupun kita buat dosa yang kecil tetapi azabnya melampau-lampau. Dulu banyak di masjid ni tak jalan, masjid di Ghana, di Afrika. Dia gantung, man takallama, barang siapa yang bercakap tentang ahwali dunia, tentang urusan dunia, faqad habita amaluhu, maka terbatallah seluruh amalannya. Cakap hai dunia aja. Orang tanya malam tadi Brazil menang kan? Dunia habis pakai. Haji hang baru tu. Esok hang depan daftar tamu haji ni buat lain. Allah nanya tu silap bercakap weh, siapa suruh? Dalam masjid pun dia. Hadis ni palsu. Zaman Nabi SAW bukan saja orang sembang hai dunia, orang berdebat dengan Kristian pun dalam masjid nak. Sebab itu adanya ayat mubahalah. Nanti abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ayat mubahalah tu kan. Kata orang kafir Najran berdebat dengan Nabi. Berdebat ni tidak lamas. Berdebat orang kafir itu kata Nabi tak betul. Nabi pula kata dia tak betul. Berdebat Nabi kata jom kita mubahalah. Yakni sumpah laknat. Nabi kata barang siapa yang dusta fala'natullahi 'alal kadhibin, maka laknat Allah terhadap orang yang berdusta. Orang kafir masuk masjid berdebat dengan Nabi SAW. Semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak betul kalau cakap dalam masjid ni urusan dunia, maka terbatal amalannya. Orang Melayu dulu marah, ada orang kafir masuk masjid. Ngamuk-ngamuk. Berani orang kafir masuk masjid. Saya ni keturunan orang tua. Pantang darah Melayu. Meluak-luak bawah dia. Habis naik darah tinggi semua naik. Tapi yang pasang mojeknya orang Cina. Yang buat mimbarnya orang Cina. Saya bukan kauman. Yang masang lampunya semua yang orang Cina. Bila orang Cina nak dengar Islam, itu lagi. Sebelum kita nak mengamuk-ngamuk ni, mengaji dulu. Nanti orang nampak bodoh. Bodoh tak boleh diajar, pandai tak boleh diikut. Ini masalah. Setelah itu bila dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan terakhir sekali tuan-tuan, yang terakhir sekali, apabila kita berada di alam maya, Facebook katalah saya tak larat kita hari tidak lah. Kita di alam maya ni, bila sampai sekarang ni orang tua pada Facebook, kaum muda je, orang tua guna bulu pada Facebook. Nama pula jejaka impian. Saya tak muka betul. 60 jejaka impian, jejaka berjadak. Jangan buat lawak. Tak salah, kita sedar diri kita. Jangan kita dah bercucu. Bukan jejaka lagi dah. Dia tua impian. Kenapa aku dah berjaka? Bila ada orang post dekat kita apa-apa hadis Nabi SAW, kita kena tahu. Kalau tak tahu, kita tanya orang ni, betul ke hadis Nabi ni? Kita bimbang, kita tersebar benda banyak. Hadis palsu ni dekat ada 1 juta. Dulu berapa sepak hadis palsu dulu? Yang mandi bulan Safar. Bulan Safar ni sini. Dulu yang mandi kan tu imam, bukan orang biasa, rambut panjang, dia mandi. Kat sini banyak berlegarnya hadis-hadis palsu, hadis-hadis palsu yang ada pada zaman sekarang. So kita
Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mendustakan ke hati-hati benda yang aku tak cakap, dia pergi pandai-pandai kata, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan hati-hati ya sebelum kita nak sebar. Dulu ada orang yang niaga teruk, dia tak laku buat hari Nabi. Dia niaga teruk, tak laku, orang semua beli jamu, beli apa lagi, beli nasi goreng ayam, bulan puasa. Dia punya teruk tak laku. Dia letak hari Nabi, qala Rasulullah Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, man akala basinjan la imliku lilawa. Ya, daripada Ibnu Abbas. Terkejut Ibnu Abbas dalam kubur. Masa bila aku kata katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan terung ubat kepada segala ubat. Kembung ni kalau kita makan kembung perut kentut juga. Angin kau-kau punya kembung tu. Dia pergi reka ubat segala ubat. Kalau orang yang jenis berangin makan ni terung, pakai mufarakah, semayang ambil wuduk. Hadis palsu macam ni banyak tersebarlah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk di kalangan orang Islam yang sentiasa beramal dengan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih, kita kempen beramal dengan hadis yang sahih. Kita tahu kitab yang paling sahih adalah Al-Quran. Selepas Al-Quran, Sahih Al-Bukhari, kitab paling sahih atas muka bumi Quran. Takkan surat khabar pula. Tuan-tuan jangan buat lawak pula. Pertama Quran, lepas Quran Sahih Bukhari. Kena ada dekat rumah ni. Jangan kat rumah tak ada Sahih Bukhari. Jangan kat rumah ada buku Doraemon, ada buku mangga tu mangga. Kita senyum tu ada URTV, jangan mengaku bakar. Kat rumah beli Sahih Bukhari. Kerana Al-Imam Al-Zahabi dia disebut dalam kitab Syiar A'lamin Nubala tentang satu orang ulama. Dia pernah bermimpi. Satu hari dia bermimpi. Dia tidur dekat rukun kitab Syiar A'lamin Nubala ni karangan Al-Imam Al-Zahabi yang lahir pada tahun 701 Hijrah, ulama besar ahli sunnah wal jamaah yang pakar dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Ni Syiar A'lamin Nubala ni cerita tentang tokoh panjang lah pula. Tokoh sejarah Islam yang hebat lah. Satu hari satu orang ulama ni, dia ni kategori zaman salaf lah juga lah. Dia tidur apa semua, dia tidur dekat rukun Yamani, dia buka tu lah. Tapi yang pernah pergi haji tahu dah rukun Yamani. Tapi yang tak tahu, tak pernah pergi dengan ni lah. Anggaplah Yamani mana pasal lah. Dia tidur-tidur, dia bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Dia kata, Syekh, dia kata, sampai bila hang nak baca kitab Imam Syafi'i? Bila hang nak baca kitab aku? Dia bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia kata, ya Rasulullah, apa kita mikir? Tapi yang mimpi itu bukan orang Perak pula. Saya terjemah aja. Dia cakap Arab pula. Dia cakap Arab tu dah benih pula. Dia cakap, apa kitab mikir ya Rasulullah? Nabi beritahu kitab dia adalah kitab Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Terus orang tu cepat-cepat hafal kitab Imam Syafi'i dia terus pergi buat Imam Bukhari dan hafal Sahih Bukhari. Ada beberapa riwayat lagi dalam Syiar A'lamin Nubala tentang dia bermimpi. Dia kata dia bermimpi rumah orang ni Nabi SAW cakap aja. Dia pergi jumpa orang, bukan dia aku mimpi rumah hang sebab dalam rumah aku ada Sahih Bukhari. Kerana Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih selepas Quran, yang disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama Syiah tak terima lah. Syiah ni memang tak dipakai buat ayatnya. Telah disepakati oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah, start daripada para sahabat sehinggalah sampai ke zaman semua ulama lah. Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Abdul Bar ke, semualah An-Nawawi ke, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, semua ulama-ulama ini telah bersepakat bahawasanya tidak ada kitab yang paling sahih melainkan Quran selepas Bukhari dan juga Sahih Muslim. So tuan-tuan kenalilah kitab Quran. So saya setakat pula saya tak nasihat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati tuan-tuan dan saya beramal dengan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Sebab Al-Imam Asy-Syafi'i beritahu, Imam Syafi'i beritahu, kerana dia kata idza sahha dalam kitab atau dalam kitab Bapak Syafi'i idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi, kata Imam Syafi'i. Apabila sahihnya sesebuah hadis itu sahih, memang daripada Nabi, memang Nabi yang cakap sahih, fa huwa madhhabi, itulah madhhab aku, kata Imam Asy-Syafi'i. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا والجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. ووفق اللهم رزقتها واحتمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومنها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.